Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syida binti Bojeng dan dua rakan saya iaitu Siti Nur Atikah dan Aina Najwa akan membentangkan tentang falsafah metafizik ketuhanan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai benteng menghadapi ajaran salah. Saya Nur Syida akan menerangkan lebih lanjut tentang konsep metafizik. Pertama sekali, apa itu metafizik dan apakah maksudnya? Metafizik merupakan ilmu yang sangat luas dan abstrak. Ia adalah ilmu di bawah cabang ilmu falsafah, di mana ia adalah kajian mengenai sesuatu yang luar biasa, hal semula jadi yang berlaku dalam dunia realiti, dan mengkaji sesuatu persoalan asas pada zaman kuno. Ia adalah satu ilmu yang mengkaji sesuatu untuk dirungkai seperti bagaimana sesuatu itu boleh terjadi, apa yang menjadikan sesuatu, atau mengkaji sesuatu hal yang tidak boleh berubah. Sebagai contohnya, kajian mengenai apakah hubungan antara minda atau akal dengan tubuh badan atau fizikal. Perkataan metafizik ini berasal daripada bahasa Greek meta yang bermaksud selepas dan fizika yang bermaksud mengenai alam, yang secara jelasnya adalah kajian tentang segala yang datang selepas kejadian alam semula jadi. Ia merujuk kepada sebuah karya Aristotle yang diperkembangkan oleh Andronicus of Rhodes dan merupakan cabang utama dalam ilmu falsafah. Dari segi semantiknya, istilah metafizik bermakna beyond or after physics, iaitu di luar atau selepas metafizik. Berdasarkan perkataan metafizik tersebut, kita dapat mentafsirkan bahawa terdapat limitasi terhadap ilmu fizik. Justru itu, betapa pentingnya sesuatu ilmu yang dapat mengkaji sesuatu yang menjangkau fahaman biasa. Akal manusia sebagai contoh mampu memikirkan tentang ketuhanan, takdir, jiwa dan roh, akal dan jasad, keabadian dan perubahan, dan asal mula dan akhir sesuatu. Akal pikiran manusia juga mampu memikirkan tentang syurga ataupun mungkin dapat membayangkan sedikit keindahannya. Namun, dalam sains fizik, ia adalah tidak logik sama sekali. Terdapat beberapa cabang utama metafizik seperti ontologi, kosmologi, teologi dan psikologi. Ontologi merupakan bahagian asas dalam metafizik yang mengkaji tentang sesuatu kewujudan. Ontologi terdiri daripada dua suku kata iaitu onto bermaksud sesuatu yang wujud, manakala logi bermaksud ilmu. Secara umumnya, ontologi bermaksud ilmu atau teori tentang kebenaran dan asal-usul akan sesuatu perkara yang wujud. Terdapat beberapa persoalan utama di dalam metafizik ini, antaranya termasuklah apa itu kewujudan, pokok berasal dari apa, alam ini dijadikan dari apa, dan bagaimanakah sifatnya. Seterusnya ialah kosmologi. Perkataan kosmologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu kosmos dan logos. Perkataan kosmos bermaksud alam semesta atau dunia yang teratur, manakala perkataan logos pula membawa maksud penyelidikan tentang atau asas-asas rasional. Kosmologi adalah kajian struktur dan sejarah alam semesta berskala besar, iaitu dalam bidang falsafah, astronomi dan agama. Selaras dengan itu, Kamus Dewan mendefinisikan kosmologi sebagai bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Manakala, menurut falsafah Islam, alam al-kawn wa al-fasad yang bermaksud alam keteraturan dan kehancuran kerana setiap yang hidup pasti akan mati dan hancur jasadnya. Teologi adalah satu kajian tentang ketuhanan dan segala persoalan tentang Tuhan itu sendiri. Ia turut mengkaji adakah Tuhan itu wujud, jika wujud, bagaimanakah rupanya dan di manakah dia tinggal. Falsafah keagamaan adalah kajian yang mengkaji tentang maksud dan pembuktian asas tuntutan agama, khususnya tentang alam semula jadi dan kewujudan Tuhan. Falsafah keagamaan juga mengkaji tentang ketuhanan dan pencipta alam. Beberapa persoalan yang menjadi perbincangan dalam falsafah keagamaan termasuklah apa itu Tuhan dan apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Nur Atika binti Asman dan saya akan menerangkan tentang konsep ketuhanan mengikut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang dikatakan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah juga dikenali sebagai Ahli Sunnah ialah golongan yang memahami dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menerusi para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang setia bersama mereka dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Hujah ini dapat disokong oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana para sahabat menanyakan Rasulullah SAW, siapakah golongan yang akan selamat dan masuk ke syurga? Rasulullah SAW menjawabnya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku dan perilaku para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pernahkah anda mendengar istilah zat Allah? Di dalam agama Islam, zat Allah tidak serupa seperti makhluk ciptaannya. Zat Allah tidak berjirim, zat Allah tidak seperti makhluknya, dan zat Allah tidak ada dalam masa. Di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bagi sifat Allah pula, terdapat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi perbuatan Allah. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan Allah atau af'al Allah. Seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-Naml ayat 101 dan ayat 102. Badi'us samawati wal ardi أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najwa binti Yaakob. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep ketuhanan dalam agama-agama lain yang terdapat di dalam Malaysia. Pertama sekali, apa yang kita faham dengan maksud agama? Agama adalah satu kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu perkara yang gaib dan sakti seperti dewa dan juga institusi yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Apa pula yang dimaksudkan dengan kepercayaan? Kepercayaan adalah akuan tentang kebenaran terhadap sesuatu perkara.
Jadi agama dalam sesebuah organisasi ini sangatlah penting dalam memainkan peranan untuk menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Ia juga dapat menjaga tata tertib manusia, memberi pandangan dunia kepada budaya manusia dan juga merupakan asas ketamadunan dan acuan kepada latar belakang masyarakat. Antara agama yang terdapat di dalam Malaysia adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Kristian. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Seseorang yang beragama Islam bermakna berserah diri dan mengikuti perintah Allah SWT serta mencontohi Nabi Muhammad SAW. Sumber agama Islam adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kedua adalah agama Buddha. Agama ini merupakan agama kedua yang terbesar di Malaysia. Majoritinya adalah penganut daripada etnik Cina. Agama ini menolak perbahasan mengenai ketuhanan dan metafizik kerana berpendapat bahawa manusia bergantung kepada diri sendiri. Tuhan dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama. Seterusnya adalah agama Hindu. Agama ini merupakan agama tertua di seluruh dunia. Di Malaysia, hampir 80% daripada jumlah penduduk kaum India menganuti agama Hindu. Dalam konteks agama Hindu, Tuhan ialah suara kuasa yang mempunyai abstrak dan mempunyai bentuk yang tertentu. Mereka mengamalkan prinsip kasta dan mempunyai 3 dewa utama iaitu Dewa Brahman, Dewa Vishnu dan juga Dewa Shiva. Kemudian adalah agama Kristian. Agama Kristian ini adalah daripada mazhab, daripada kepercayaan orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Kris. Mereka percaya bahawa Yesus ni merupakan anak Tuhan. Sumber bagi agama ini adalah kitab Bible. Isu-isu tentang kewujudan dan persoalan berkaitan dengan ketuhanan ini sering melibatkan akidah dan pegangan agama masing-masing yang sering dipersoalkan. Antara isunya adalah seperti kebebasan menukar agama. Akidah Islam terutamanya tidak boleh diubah dan kerosakan akidah itu merupakan ancaman terbesar kepada umat Islam. Oleh itu, agama sangatlah memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan kepada permasalahan ini. Sebagai kesimpulannya, Tuhan yang dicari oleh manusia itu adalah sama tetapi mengikut kefahaman agama masing-masing. Namun di sebalik perbezaan dan kefahaman oleh setiap manusia itu, Tuhan yang dicari adalah satu, iaitu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa lagi Maha Sempurna. Metafizik juga pada dasarnya merupakan cabang ilmu falsafah yang menyentuh persoalan tauhid dan ilmu ketuhanan. Oleh itu, konsep ketuhanan yang dijelaskan dalam agama Islam sangatlah jelas identitinya melalui zatnya, sifatnya dan juga af'alnya. Jadi, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.